Ini yang ramai orang tak sanggup sebenarnya. Betul lah Kadang-kadang cerita MLM tu pun orang kata MLM ni kalau biasalah orang Melayu kadang-kadang itulah negatif yang orang banyak cakap, MLM ni tak bagus. Tak bagus lah. Tetapi saya cuba menukar persepsi itu. Kadang-kadang satu bendanya kadang-kadang kita tengok bangsa asing yang jadi owner, betul Tetapi saya cuba ambil kepercayaan itu. Saya nak berubah. Kenapa orang Melayu pun tak boleh berubah? Kenapa orang Melayu tidak boleh berjaya? Betul tak tuan-tuan Tetapi hari ni RF3 dah pergi 9 negara. 9 negara kita punya sale pun 20 juta sebulan 20 juta sebenarnya 20 juta sedikit je sebenarnya. Dulu kalau ikutkan saya punya impian, bulan pertama saya nak 1 juta aja. Saya nak hidup saya kalau saya dapat 1 juta pun cukuplah. Tetapi gelombang RF3 World ni pun dia punya pergi bukan adalah sebab saya yang kuat sebenarnya. Sebenarnya adalah produk terbaik. Kalau nak cakap produk tu baik tu kadang-kadang sampai orang tanya Cik Nazri belajar sampai tahap mana? Kadang-kadang produk ni macam mana kamu punya research Ini sebenarnya bukan saya nak cakap saya bersama kemis, bersama pakar-pakar yang kita buat. Ini anugerah Tuhan bagi pada saya. Sampai doktor dari Filipina yang bercakap kepada saya itu lagi, anugerah Tuhan bagi kamu Nazri, tolong orang lain sebenarnya. Saya rasa sampai tahap tu saya rasa teruja sangat apabila produk saya boleh membantu ramai orang. Itu yang saya nak tekankan sini adalah kepercayaan sebenarnya. Tuan-tuan datang hari ini mungkin tertanya-tanya, ini produk MLM, adakah produk ini baik, adakah produk ini. Kalau saya nak cakap sebenarnya awal-awal dulu mungkin saya susah nak memberi kepercayaan. Tetapi dengan produk ini selama 2 tahun dia mencipta banyak keajaiban. Banyak keajaibannya sampai saya pun rasa terharu. Maksudnya produk saya ni membantu banyak orang. Bukan setakat kanser. Kalau kanser tu mungkin orang kata lambat, tapi produk ini dia punya yang terbaik. Saya nak sekarang dia punya kepantasan result dia. Kalau kita tengok di Indonesia, gelombang dia dengan produk kita, orang koma pun boleh bangun. Di Filipina orang pekak pun boleh dengar semula. Macam-macam lah kita. Maksudnya kalau kita punya bisnes itu, kita sebenarnya kadang-kadang tuan-tuan mungkin nak jual produk RF3 ni pun, Fermac3 pun rasa tuan-tuan risau, betul tak? Adakah produk kita dengan 170 ini berbaloi kepada orang lain, membantu, betul tak? Tapi apabila saya pergi jumpa, saya dah pergi jalan 9 negara, sampaikan ada satu anak raja Saudi, dia cakap sama kita, dia kata kenapa jual murah sangat? Sepatutnya Fermac3 itu jual 400 ke 500 sepatutnya. Bagi saya, kita tengok daripada kapasiti kemampuan manusia itu, maksudnya kita tak nak buat untung terlampau tinggi dari situ. Biarlah kita jual bisnes itu, produk itu 170, tapi mampu orang membeli. Kita tak nak produk itu mahal sangat, kita dapat untung sekejap, tapi kita dapat sekejap je, sikit saja. Tetapi walaupun kita nak produk kita berterusan orang pakai. Dari 170, walaupun kalau nak ikutkan keuntungan saya tak adalah banyak sangat pun. Saya untung RM10 saja. Tuan-tuan, RM170, RM10 je saya untung. Lebih tu sebenarnya saya bagi-bagi. Maksudnya dalam perniagaan itu produk yang baik, maksudnya kita berkongsi keuntungan. Konsep saya RF3 ini adalah berkongsi keuntungan. Hari inilah dari konsep permulaan saya nak buktikan orang Melayu boleh berjaya. Saya nak buktikan pemilik MLM adalah antara orang Melayu. Saya nak cuba buktikan hari ini kita dah ada 6 jutawan dalam RF3. Okey, maksudnya dekat situ sebenarnya saya harap tuan-tuan, saya harap mungkin ramai orang nak membuktikan betul ke. Cubalah produk ini. Kalau perempuan rasa kalau nak cakap, nak beri yakin dalam 2 tahun ini, sebenarnya dalam YouTube pun banyak orang berkata. Kalau owner bercakap
produk je, semua orang kata owner cakap produknya baik. Betul? Tetapi sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dari hati orang yang bercakap, dia mengatakan produk ini bagus. Contoh dari kumpulan penyanyi fair tu saya tak sangka pun dia datang office. Saya tak pernah lah jumpa sampai orang ucap terima kasih kerana apa? Penyanyi fair tu tahu tak? Dia dah kena penyakit paru-paru kronik. Paru-paru kronik tu kalau pergi di hospital, doktor isteri dia cakap sama saya, dia tak ada harapan dah. Doktor cakap panggillah waris, suruh datang, 6 doktor sahkan dia tak ada harapan untuk hidup. Tapi keajaiban produk Permectin ini, dalam masa 1 hari dia menggunakan, besok dia keluar hospital. Saya tak tahu pun cerita ni tau. Saya tak tahu selepas dia baik tu dia datang jumpa saya. Saya ingat penyanyi nak datang, ingat nak jadi duta ke apa. Rupanya dia kata saya dah kronik. Alhamdulillah. Bukan kita kata produk ni sampai menyelamatkan nyawa tak. Tapi kemungkinan dari produk dia kembalikan perjalanan darah hormon, dia membantu merawat dengan ubat-ubat tu, kesan dia lebih cepat. Kalau kita tengoklah, bayangkanlah wanita, suami dia dah nak meninggal, dah suruh baca Yasin, bayangkanlah dengan 1 hari menggunakan produk ni, dia boleh pulih. Dia datang, terima kasih Cik Nazri. Saya rasa dari situlah saya rasa saya nak jual bisnes ni, nak jual produk ni, saya rasa happy sangat. Kerana apa? Kita bukan jual bisnes yang omong-omong kosong saja. Bukan cerita produk saja yang terbaik, bukan cerita bisnes saja. Maksudnya kita mendapat satu produk kualiti terbaik. Saya nak antara produk terbaik Asia sekarang. Kalau nak cakapkan pasal produk, saya banyak tekankan. Mungkin MLM tu kalau tuan-tuan dengar, mungkin cerita income, betul tak? Saya nak tekankan produk ini. Produk yang baik, bisnesnya datang sendiri. Kalau nak cakap kadang-kadang kita jumpa doktor, kita risau, betul lah. Kita kata risau nak ceritakan produk kita ni, betul ya. Tapi doktor di Kota Baharu sendiri, dia kata saya memikirkan dengan produk ini, apa yang saya belajar, saya tak boleh fikir produk ini boleh rawat orang ni. Saya menafikan mula-mula, dia kata. Tetapi dia kata, saya nak cakap tak bagus, orang pakai baik. Nak senang cerita macam ni je lah saya panggil. Ilmu yang doktor belajar itu tidak sampai lagi ilmu Permectin kita. Maksudnya ini mungkin satu teknologi terbaik kita dapat. Kita berbangga orang Malaysia ada produk begitu. Maksudnya dari doktor yang tak percaya itu juga, dia jadi stokis kita. Dia bayar 33,000 untuk jadi stokis. Doktor sendiri. Sampai kan ada pengarah USM sendiri, dia tanya kat saya, beritahu kat saya, Cik Nazri, sepatutnya produk you ni sepatut declare sebagai ubat, dia kata. Bagi tahu Cik Nazri, datang jumpa saya nak bantu declare sebagai ubat. Dia kata, maksudnya kalau dah tahap sampai ubat, mungkin saya tak boleh buat MLM lagi. Maksudnya saya buat kepada trading, saya pergi kepada farmasi. Di situ sebenarnya jiwa saya tak sampai sebenarnya. Maksudnya kalau saya buat trading, saya tak boleh memberi pengagihan keuntungan kepada orang lain. Okey, lagi satu saya berharap sebenarnya kepercayaan itu juga dari produk yang terbaik kita ada. Dari situ juga dari perkongsian keuntungan kita boleh menjana pendapatan. Okey tuan-tuan, cerita buat pendapatan pula income ni senang cerita. Masa kita ada dua orang jutawan kat sini, yang tadi Cik Kazir tu nak sikit je lagi dah sampai jutawan dah tu. Contoh kita bagi temukan Abang Dodi, Syah, mana Syah saya nak membukti macam mana saya bercakap pun syarikat saya baik, bagus buat income. Kalau saya tidak membuktikan orang lain berjaya, orang berjaya dalam bisnes, saya gagal kat situ. Tapi dalam RS3 World dah ramai, ada 35 orang yang income dia 100,000 sebulan. Saya nak tanya tuan-tuan, kerja dengan saya okey tak? Dapat 100,000 sebulan? Nak tak? Nak 100,000 sebulan. Saya tanya Cik Syah,
Boleh habis tak 100,000 sebulan? Tak habis-habis. Ya, boleh habis tak? Habis-habis. Boleh habis. Dia bukan kalau habis 100,000 tu habis sekejap. Dia tak apa. Dia tiap bulan dapat lagi 100,000. Besok bulan depan dapat 100,000 lagi. Maksudnya tuan-tuan, ini cerita bisnes tuan-tuan ya. Cerita bisnes sebenarnya yang macam semalam saya cakap dia keluar dari bermimpilah saya jadi begini. Dari kesusahan nak berangan-angan nak jadi jutawan. Hari ini dengan produk terbaik ni, dia bukan jutawan dia lagi tuan-tuan. Saya dah tak terfikir dah pasal duit. Kalau tanya orang rumah saya dulu dia dapat 2-300 pergi kira dia kira. Dia cimat-cimat sikit. Dia marah. Sekarang dia letak kat rumah dia dah tak tahu larat dah kira. Ini sebenarnya tuan-tuan maksudnya kalau dari perniagaan sebenarnya ramai orang benci MLM, tetapi saya dah mencari, saya dah pergi satu Malaysia, saya dah mencuba antara perniagaan apa yang paling cepat kaya. Ada orang nak berniaga lambat kaya bang. Semua nak cepat kaya betul lah. Tetapi konsep perkongsian keuntungan, konsep networking tu dia tolak kita lebih cepat naik. Ya. Nak tak nak orang kata memang dapat duit tu tiap-tiap hari yang macam semalam saya cakap tu. Kalau 4,000 orang makan gaji tu, kalau dalam RST tu 4,000 tu orang gelak je kalau sebulan. Sebabnya orang RST 4,000 tu sehari je dapat. Dia panggil macam ni. Dia kata selalunya saya takut pula dugaan kekayaan tu dapat kat orang RST ni. Dia kata dia habiskan 4,000, besok ada lagi 4,000. Dia habiskan lagi 4,000. Tetapi sebenarnya mungkin orang rasa tak nampak bisnes ini ada masa depan. Betul tak? Mungkin orang pandang remeh, orang Melayu ni pandang remeh RF3 ni, bisnes MLM ni tak ada masa depan. Sebenarnya saya dah bawa leader-leader saya, dia dah nampak jauh sebenarnya. Ya. Kita pegang Asia ni sebenarnya perniagaan kita ni bukan kecil-kecil anak sebenarnya tuan-tuan. Tetapi bermulanya di mana? Bermulanya kalau tuan-tuan tengok modal kecil modal kalau 330, yang paling tinggi 2,300. Saya sampai cabar kawan saya dia kata 2,300 tu mahal sangat. Kadang-kadang 2,300 ini sebenarnya dari 2,300 inilah menjana pendapatan 100,000. Saya cabar kawan-kawan saya, kalau kau rasa bisnes aku ni tak bagus, aku bagi kau 2,300 ini, kau jumpa aku lepas 2 tahun. Kau carilah perniagaan dalam dunia ni, boleh dapat 100,000 sebulan. Betul? Saya bukan ngomong kosong. Sebenarnya kenapa bisnes orang Melayu gagal dalam perniagaan? Selalunya lah. Kalau saya cerita di tanah Melayu ni, sebab orang Melayu dia rasa selesa sebenarnya. Sebenarnya kita dijajah sebenarnya. Jangan rasa selesa bukan orang UMNO je cakap jajah. Sebenarnya memang kita dijajah sebenarnya. Sebab apa? Dalam perniagaan tadi saya cukup je, saya duduk sebelah tadi. Orang mana yang berniaga tu? Orang Arab, betul. Saya tengok dekat Putra Hat tu yang jual perabot orang Pakistan, orang Bangladesh. Kalau kita tak berubah daripada sekarang, percaya anak-anak kita nanti kerja dengan orang Bangladesh. Tahan kita tak? Tak tahan. Kita jangan dijajah oleh ekonomi sebenarnya sebab orang Melayu tak pandai berniaga. Dari situ sebenarnya perniagaan tak pandai berniaga lah saya bagi orang Melayu berniaga yang mudah sebenarnya, tapi untungnya besar. Kalau nak cerita juta-juta nanti saya percayalah, tanya Datuk Bahari tadi dengan Prof tadi, saya berbincang-bincang dengan dia. Orang Melayu ni dia rasa mungkin 2-3 ribu dia dah besar sebenarnya. Dia tak nampak lebih jauh. Kalau dah sampai satu peringkat dalam kepantasan untuk jadi jutawan adalah dalam networking sebenarnya, cepat anda menolak 10 kali ganda lebih cepat tanpa risiko. Maksudnya di sini dari perniagaan RST sebenarnya kita boleh kaya sampai mati. Setuju tak? Saya dah bawa, saya kata dekat leader-leader pemimpin saya, apa yang saya nak sebenarnya, kalau bolehlah dari 1 juta seorang itu dapat, dia buka lagi satu cabang bisnes lain sebenarnya. Saya percaya saya tidak boleh mengayakan ramai orang. Tapi apa yang saya boleh bantu? Kalau tuan-tuan tengoklah, kawan-kawan tuan-tuan, tengok orang Cina dia kaya pun, dia boleh kongsi tak keuntungan dengan tuan-tuan? Betul tak? Betul tak?
Dia takkan boleh kongsi. Dia berjaya takkan harap dia nak kongsi. Kalau kita gagal pun, orang Melayu lah kutuk kita. Siapa suruh kau buat bisnes? Badan muka kau gagal. Betul tak? Tapi dari sini, saya dari hati saya bercakap, saya nak orang Melayu sekurang-kurangnya dengan 330, dia tak adalah rugi sangat sebenarnya. Kalau dia tak pandai berniaga pun dia tak adalah rugi. Dia tak marah kita. Saya risau sebenarnya buat MLM ni sebenarnya. Dulu pun saya ikutkan, saya dah taubat dah buat MLM. Sebab apa, kawan saya, kita bawa bisnes ni kadang-kadang dia gagal. Apa dia cakap? Mamat ni punya pasal aku rugi sampai mati. Betul tak? Kadang-kadang kita risau sebenarnya, tuan-tuan. Sebenarnya dekat sini sebenarnya orang yang nampak je. Saya nak beritahu sebenarnya, kalau nak cerita hari ni macam mana buat MLM ni, yang nampak je yang akan terus sebenarnya. Yang tak nampak ni yang rugi ni. Yang nak nampak sebenarnya, tanyalah orang-orang berjaya kat belakang. Dalam MLM ni, yang bestnya, orang kalau kita jatuh pun dia bantu kita. Dia support kita. Dia macam mana, semua dia tolong kita. Kalau kita buat bisnes lain, kita gagal, orang kutuk je kita. Betul tak? Tapi dalam MLM ni kita satu family, satu keluarga sebenarnya. Kita membantu ramai orang nak membantu kita. Tuan-tuan. Okey, cuma dekat sini saya di Johor ni, apa yang saya nampak, saya rasa rugi sangat kalau orang Johor tak ambil peluang. Saya pergi kepada 9 negara. Orang saya cakap macam semalam, orang di negara luar tu macam lapau. Sebab dia nampak produk yang baik dengan plan ni, dia kata dia boleh berubah hidup dia. Saya rasa sedih kat situ. Kenapa orang Melayu, orang Malaysia ni tak nampak? Kalau nak cakap di Indonesia tu, Pak Ode tu tahu income dia berapa dalam masa 3 bulan? 62,000 dah income dia sebulan. 158 juta income dia. Dia kata dia dah, kalau dah sampai 150 juta, orang yang dah berjaya dah kat situ dalam masa 3 bulan. Tuan-tuan boleh berkorban tak dengan saya? Siapa nak berjaya angkat tangan? Saya happy sangat. Kalau percayalah cakap saya, kalau tuan-tuan betul-betul nak berjaya, saya sebenarnya bukan dah sampai satu peringkat, dah tak fikir pasal wang sebenarnya. Saya dah tak fikir pasal wang. Kadang-kadang tuan-tuan nak tak jadi orang berjaya? Nak tak jadi orang hebat? Adakah kita ni dilahirkan yang tak akan berjaya? Tidak, betul? Seronok tak jadi orang berjaya? Kita kena nilai diri kita. Saya penilai diri saya. Saya ni siapalah saya sebenarnya. Saya anak orang Perak. Saya banyak cakap pasal hidup saya. Saya anak orang Perak, belajar setakat SPM je. Kalau paling dekat kampung tu paling degil lah. Rumah saya dia cakap, ni kalau anak degil ni pasal dia ni, tiru dia ni bapak dia ni. Saya degil loh. Saya degil. Orang kampung dia panggil saya budak dak-dak loh. Dak jeli ni paling degil, paling nakal sekali. Tetapi kadang-kadang saya sampai cakap kat cikgu saya, kalau budak degil tu, jangan cakap dia tak berjaya dalam hidup. Betul tak? Tuan-tuan pun walaupun tuan-tuan degil ke tak degil ke apa, jangan rasa kita ni tak ada potential untuk berjaya. Kita boleh. Apa jadi pada saya? Saya balik ke kampung, saya bawa Porsche. Orang kampung semua pandang, dia anak siapa ni, anak siapa ni, anak Cik Omar ni. Dari situlah ramailah yang datang semua. Saya rasa bukan saya nak bangga berjaya macam tu, tak. Kita rasa nilai kita pun boleh. Kalau ikutkan saya dah tak seronok dah pakai Porsche tu. Tak. Dah semput-semput dah orang kata. Tetapi kalau cerita pasal Porsche, kadang orang Melayu ni nak tengok. Saya bukan nak banggakan diri, tak. Sebenarnya kita boleh apa saja, menikmatilah hidup ini. Kita jangan, saya sebenarnya berubah sebab saya penat memikirkan duit sebenarnya. Tuan-tuan penat tak fikir pasal duit? Nak tak hidup tak fikir pasal duit? Betul? Mungkin tuan-tuan selesa dengan keadaan. Saya penat sebenarnya. Fikir masa makan gaji tu, fikir cukup bulan habis. Rumah saya lah yang tok-tek dia bising kat saya. Dia marah saya, kutuk dia. Sebenarnya dia bakal rumah ni, walaupun dia dulu saya tak boleh terima lah. Kenapa lah wanita dia suka baby kat kita? Panas telinga kita. Tapi sebenarnya wanita itu walaupun dia marah kita, sebenarnya dia doakan kita. Betul tak tuan-tuan? Sebenarnya saya banyak gagal dalam perniagaan dulu sebelum tu. Saya mencari-cari bisnes saya gagal.
Tetapi sampai satu peringkat, kenapa saya percaya dengan MLM ni, permulaan saya dapat je bisnes ni, apa yang saya buat lah, saya banyak kali saya cakap, apa yang kita buat je mula-mula, kadang-kadang kita buat usaha, kadang-kadang tak jadi, betul tak? Buat kuat-kuat tak jadi. Satu je rahsia ni, saya telefon, selalunya saya telefon mak saya. Mak tolonglah doakan Lee. Minta restu mak. Mak kita ada, minta restu. Saya percaya mungkin kita kuat, tapi dengan doa mak kita cepat naik. Saya selalu buat macam tu. Mak dah puas dah doakan kau Lee. Dia kata, jangan kau minta duit je dah. Doa dia. Okey, tapi sebenarnya itulah dari banyak jalan rancau hidup yang saya lalui, saya nampak networking adalah bisnes yang paling pantas sebenarnya. Saya pun tak sangka, bukan saya kuat saya pergi 9 negara tu. Sebab kalau kita punya perniagaan ni, bayanglah, mungkin kita tengok Johor Bahru ni kecil, sebenarnya dia punya potential networking ni sampai 9 negara. Saya buat bisnes ni, saya tak pernah pun dipikir sampai saya tolak negara tu. Datang dari Dubai, dari Morocco, kata nanti. Saya tak pernah. Kenapa? Bukan buat saya, bukan nampak produk tu bernilai. Cuma orang Malaysia mungkin nampak tak nampak je ni lagi ni. Saya boleh tolak. Ni baru ni lagi Singapura tu, dia kata nak buka Cambodia pula. Saya kata kau pergilah dulu. Kalau kita tengok sebenarnya nilai potensial itu mengangkat kita. Tuan-tuan nak tak? Mungkin tuan-tuan nampak MLM tu rendah, dapat income RM10, tuan-tuan nak? RM10 nak tak? Nak juga. Nak tak? RM10 nampak kecil, betul. Tetapi sebenarnya dia punya potential networking tu, kalau 100,000 tuan-tuan, bawah jaringan tuan-tuan beli setiap bulan je, pakai je. Tuan-tuan pakai je, kenalkan, pakai, dapat RM10. Kalau 100,000 kali RM10 berapa? Sejuta. Betul? Boleh habis tak sejuta? Boleh habis kan? Betul tak? Bersedekah. Bersedekahlah. Kalau nak berjaya pun, permulaan sebenarnya saya lebih banyak panggil macam ni lah. Dalam perniagaan ni dia ada plan, business plan. Tuan-tuan kena belajar kepahaman. Saya panggil macam ni dia. Yang buat tak jadi tu dia tak nampak, dia tak tahu kira duit. Tuan-tuan tahu kira duit tak? Tahu tak jadi 100,000 macam mana? Kalau tuan-tuan dah tahu cara kira duit, seronoknya buat benda ni. Sebenarnya bisnes sekarang, zaman sekarang, bukan bisnes bekerja kuat. Betul? Sekarang buat smart je. Tanya Cik Syah goyang-goyang kaki ikut saya pergi sana-sana 100,000. Kalau tuan-tuan dah rasa macam Abang Dodi buat, bukanlah kita naik bukan atas kesusahan orang lain sebenarnya. Perkongsian keuntungan. Kalau kita beli barang, kita dapat tak duit? Tak dapat. Tapi dalam RS3 dengan produk yang lain, beli dapat duit. Betul tak? Ini konsep sebenar. Zaman sudah berubah, cuma kita yang tidak berubah. Saya berharap potensial di Johor ni besar. Kita dah ada 350 stokis di seluruh Malaysia. Orang dah percaya dekat sini, ramai orang nak membantu. Tuan-tuan nak dengan tak nak. Saya percaya kalau tuan-tuan tak ambil ini peluang, saya percaya ada satu bintang yang akan naik. Kalau tuan-tuan tak ambil, nanti tuan-tuan akan rasa rugi. Ada orang lain yang perkenalkan RFT World Factory kepada tuan-tuan. Sebenarnya konsep jaringan sebenarnya dia panggil begini saja. Tuan-tuan lepaskanlah tanggungjawab itu. Boleh tak? Lepaskan tanggungjawab bagaimana? Cerita je lah perkebaikan produk ni. Cerita saja. Saya punya konsep saya lepaskan tanggungjawab itu. Saya rasa benda ini dapat membantu orang lain. Sampai satu peringkat kalau dah berjaya tak cerita dah. Orang lain tanya kita buat apa? Betul tak? Tanya Syah. Dia dah pakai, dia kerja dia asyik tayang kereta je. Dia tayang kereta motor besar. Dia tanya, dia tengok dia pakai motor BMW 100,000 cash kat situ. Orang tanya buat bisnes. Saya percaya kalau ada bintang di Johor ni, saya rasa orang Johor kuat dengan semangat Kemalayuannya. Saya percaya orang Johor pun akan berjaya. Biarlah apa orang lain kata, biarlah orang kata tak bagus MLM itu, kita je tahu apa dia RF3. Betul? Saya percaya, saya berjanji dalam diri, saya akan
naikkan RFT World di mata Asia. Saya akan jadi nombor 1 di Asia. MNN terbaik. Saya percaya 1 bilion sel saya akan naik 400 di tahun-tahun depan. Saya harap anda bersama saya tak? Kalau anda bersama saya, kita buktikan sekarang. Orang Melayu juga boleh jadi. Okey, terima kasih. Tepuk tangan untuk Presiden kita, Tun Azri. Ada saya nampak depan mata. Tapi kan, dari tadi saya suruh tepuk untuk panglima-panglima hebat. Bak kata